Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amirul bin Zahari, Laboratorium 34 DDT 19F2005 bersama dengan kumpulan saya Muhammad Fazli bin Cik Rahim 34 DDT 19F2004, Muhammad Syazri Aidi bin Sidi Ali 34 DDT 19F2002. Jadi kami akan membentangkan plot cerita berkaitan penggerak kesepaduan nasional dan kami mengambil tajuk cerita tentang Bukit Kepong. Okey. Yang pertama, plot permulaan. Plot permulaan dalam cerita Bukit Kepong ini mengisahkan satu peristiwa di mana berlakunya serangan komunis ke atas Bukit Kepong di Muar Johor. Pertama sekali, seorang datuk yang bernama Jamil Muhammad Shah atau ketua polis ketika itu telah ditugaskan ke Bukit Kepong untuk membantu penduduk di sana memerangi serangan komunis. Kemudian ketua polis disambut oleh penduduk kampung dan menuju ke balai polis bersama penghulu kawasan tersebut dan anggota polis yang lain. Pengenalan bagi setiap anggota polis yang menjalankan tugas di Bukit Kepong dengan ketua polis baharu mereka yang bertugas di kawasan tersebut. Justru itu, mereka memupuk semangat bekerjasama untuk menentang komunis di Bukit Kepong. Selain itu, terdapat sekumpulan anggota komunis Cina yang bersembunyi dan membuat geng pertahanan di dalam hutan. Mereka cuba untuk merancang serangan terhadap penduduk kampung di Bukit Kepong. Kemudian komunis juga telah melakukan keganasan dan serangan terhadap penduduk kampung di kawasan tersebut. Seterusnya, pada suatu hari, ada 3 orang penduduk kampung telah bertemu dengan komunis di atas jambatan yang kecil, lalu mereka berlawan antara satu sama lain. Kemudian 2 orang komunis daripada 5 orang komunis tersebut telah mati dibunuh oleh 3 orang penduduk kampung dan dibawa ke balai polis. Jadi polis mengucapkan terima kasih terhadap 3 orang penduduk kampung tersebut atas kerjasama mereka melindungi keamanan di kampung tersebut. Di sini berlakunya perpaduan antara penduduk kampung di kawasan tersebut. Seterusnya, setiap penduduk kampung di kawasan Bukit Kepong berkumpul dan berbincang tentang masalah yang berlaku di kawasan tersebut. Kemudian 2 orang Inggeris cuba untuk menolong penduduk kampung dengan menambahkan lagi pasukan AP ataupun dikenali sebagai asisten polis dan senjata api dengan bersyarat mereka harus sokong kerajaan Inggeris ketika itu. Seterusnya, keganasan komunis kian rancak dengan serangan terhadap penduduk kampung dan menyerang sebuah bas yang membawa beberapa penumpang. Dan tentera komunis bintang 1 berusaha cuba untuk merancang serangan untuk menyerang ke atas balai polis Bukit Kepong dan bermulanya serangan komunis terhadap balai polis Bukit Kepong. Seterusnya, kesimpulan yang boleh dibuat daripada plot cerita ini, masyarakat di Bukit Kepong mempunyai semangat perpaduan yang tinggi dalam melindungi kampung mereka dari serangan komunis. Selain itu, mereka bekerjasama bersama dengan polis tidak kira bangsa bersatu dan menentang ideologi komunis. Itu sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syazri Aidi F2002 akan menyambung slide daripada Muhammad Amir. Selepas komunis membuat strategi untuk menyerang balai polis Bukit Kepong, iaitu pada Tahun Baru Cina, komunis mula bergerak mengikut strategi yang dibuat dan mulai menyerang penduduk Bukit Kepong. Untuk mempertahankan kampung mereka dan membalas balik serangan daripada komunis. Jadi selepas berlaku peperangan antara dua belah pihak, komunis menyarankan untuk
menyarankan pihak polis untuk menyerahkan diri kerana Bukit Kepong telah dikepung. Jadi pihak polis telah menolak tawaran komunis supaya menyerah diri dan terus mempertahankan Bukit Kepong daripada dalam. Mat, suruh polis seladui. Dengar sini semua. Oi polis, letakkan senjata. Lebih baik serah diri. Balai sudah dikepung. Hei pengkhianat, kami tidak akan menyerah walaupun apa yang akan terjadi. Jadi selepas mereka menolak untuk menyerahkan diri, penduduk kampung sekitar pada Bukit Kepong itu telah bergerak untuk memberi bantuan kepada Bukit Kepong kerana mereka terdengar bunyi tembakan. Betul. Mari. Saya pergi dulu, Pak. Doakan kami selamat, Pak Haji. InsyaAllah. Saya pergi dulu, Pak Haji. Pergi dulu, Pak Haji. Sudah, Pak Haji. Jalan dulu, Pak Haji. Setelah serangan bertali arus daripada pihak komunis, penduduk Bukit Kepong dan juga pihak polis semakin terhimpit dengan kekurangan anggota dan juga kekurangan peluru. Jadi situasi mereka semakin terhimpit. Pihak komunis sekali lagi menawarkan pihak polis untuk menyerahkan diri dan meletakkan senjata, tetapi pihak polis telah menolak tawaran. Sarjan! Kami di sini dah kekurangan peluru. Tolong hantarkan. Peluru yang ada tu dimakan sikit. Setelah itu, sarjan yang juga ketua Balai Polis Bukit Kepong telah mengarahkan seorang anggotanya untuk berlari ke sebuah perahu dan meminta bantuan daripada pihak luar. Malang tanpa berbau, orang yang diarahkan itu tewas semasa dalam perjalanan untuk naik ke perahu. Jadi semakin ramai penduduk Bukit Kepong yang tewas, komunis sekali lagi menawarkan supaya pihak polis dan penduduk untuk menyerahkan diri. Tapi sekali lagi polis dan juga orang kampung menolak tawaran tersebut. Peperangan di kampung Bukit Kepong berlangsung hingga ke pagi. Polis tidak akan menyerah diri. Biar kami mati di sini. Bukit Kepong menjadi tanah kubur kami. Kau pergi dengan bot kelengah. Minta bantuan. Ya, aku kabar kau. Hati-hati, Pak Sam. Ya. Ya. Bergerak! Bergerak sekarang! Selepas itu, sarjan Bukit Kepong mulai bergerak untuk menganalisa situasi di Bukit Kepong sambil dikelilingi oleh komunis di seluruh Bukit Kepong. Perpaduan nasional yang kita dapat daripada situasi dan juga video tersebut ialah orang kampung mulai bersatu dengan anggota polis untuk mengekang serangan komunis. Selain itu, orang-orang kampung di sekitar Bukit Kepong juga bersatu padu untuk menyelamatkan kampung Bukit Kepong daripada serangan komunis. Jadi seterusnya saya memberikan pembentangan ini kepada Muhammad Fadli. Assalamualaikum. Nama saya Mak Fazli bin Rahim dengan nama matrik 34 DDT 19F 2004
akan menyambungkan pemberitahuan kami mengenai peristiwa Bukit Kepong. Pengakhiran peristiwa Bukit Kepong. Pada waktu pagi, pasukan komunis masih mengepung dan menembak pihak polis yang terperangkap di balai. Dengan jumlah mereka yang masih ramai, mereka cuba menceroboh masuk balai polis memandangkan sudah ramai anggota polis terkorban dan kubu mereka semakin rapuh dan terdedah kepada sasaran komunis. Kubu mereka diserbu dan beberapa orang anggota terkorban ditembak di dalam kubu tersebut. Sarjan Jamil menyedari bahawa keadaan mereka semakin terdesak dan berbahaya. Beliau mengarahkan beberapa orang anggotanya pergi ke balai berdekatan untuk mendapatkan bantuan. Anggota yang terlibat dalam mencari bantuan ini adalah Muhammad Tak dan Osman. Namun begitu, ia bukan mudah bagi mereka kerana mereka dikepung oleh pihak komunis. Mereka terpaksa mengharungi rintangan tersebut. Namun begitu, hanya Osman saja yang berjaya keluar dari kepungan komunis. Tetapi pihak komunis mengerahkan anggotanya untuk memburu Osman dan menghalangnya dari keluar dan mencari bantuan luar. Mereka berjaya menggagalkan usaha Osman dan memusnahkan bot untuk memastikan tiada anggota polis yang terselamat boleh menggunakan bot tersebut. Sebab kejadian itu disaksikan oleh Sarjan Jamil, beliau berasa kesal dan sedih dengan apa yang dilihatnya. Tidak lama kemudian, pihak komunis mula memasuki kawasan balai polis dari semua arah dan mula membakar balai tersebut. Pada masa yang sama, mereka juga cuba memaksa anggota polis untuk menyerah diri dengan menggunakan orang tebusan. Namun begitu, Sarjan Jamil bertegas bahawa dia dan anggotanya tidak menyerah kepada komunis sehingga ketitisan darah terakhir, dan beliau tetap meneruskan menentang pihak komunis walaupun beliau sedar jumlah mereka lebih jauh besar dari baki jumlah anggotanya yang masih ada. Pada hari yang sama, penduduk kampung Bukit Kepong menunggu masa yang sesuai untuk menyerang hendap pihak komunis yang berdekatan kampung mereka. Walaupun mereka cuba melakukan serangan dengan jumlah yang ramai, usaha mereka gagal kerana mereka tidak mempunyai senjata secanggih pihak komunis dan mereka hanya bersenjatakan parang dan pedang sahaja. Akhirnya, balai polis Bukit Kepong berjaya ditawan dan dibakar oleh pihak komunis. Banyak-banyak anggota yang terkorban juga turut dibakar. Sarjan Jamil terkorban terperangkap di dalam balai yang roboh akibat dibakar tersebut. Akibat kebakaran tersebut. Berikut adalah anggota polis yang terkorban dalam peperangan dengan komunis di Bukit Kepong. Berikut ialah pengajaran dari tragedi Bukit Kepong. Terdapat banyak pengajaran yang kita boleh dari filem ini. Antaranya adalah kita hendaklah berani mempertahankan tanah air dari sebarang ancaman, seperti ditunjukkan oleh pihak polis dalam mempertahankan Bukit Kepong dari ancaman komunis yang jumlahnya 10 kali ganda dari jumlah mereka. Kita perlu mengamalkan sikap bekerjasama demi kesejahteraan dan keselamatan raja, negara dan rakyat. Pihak kampung dan pihak polis Bukit Kepong sentiasa menjalinkan kerjasama antara mereka untuk mengawal kampung dari ancaman komunis. Tabah dan sabar dalam setiap dugaan dan cabaran yang dihadapi. Jumlah pihak musuh mengatasi jumlah pihak polis.
Namun begitu, mereka tabah dan sabar dalam menempuhi dugaan tersebut sehingga saat akhir mereka. Sekian itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.